Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang perluasan dan penyempitan makna. Perluasan dan penyempitan makna dalam serapan kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain adalah fenomena yang biasanya terjadi kerana sejumlah faktor. Beberapa faktor ini dapat melibatkan perubahan dalam penggunaan sehari-hari, perkembangan sosial dan adaptasi kata-kata ke dalam konteks budaya yang berbeza. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perluasan dan penyempitan makna terjadi ketika kata-kata ini diserap. Berdasarkan slide, terdapat pelbagai faktor-faktor yang menyebabkan perluasan dan juga penyempitan makna. Sebab yang pertama ialah konteks budaya yang berbeza. Hal ini contohnya kita dapat tengok melalui penggunaan perkataan alim. Perkataan alim dalam bahasa Arab bermaksud orang yang berpengetahuan. Tapi apabila konteks perkataan alim ini digunakan dalam bahasa Melayu, makna perkataan alim itu telah berubah kepada orang yang berpengetahuan dalam bidang agama, digunakan spesifik dalam bidang agama. Kalau kita lihat konteks budaya yang berbeza ialah alim dalam masyarakat Melayu disebabkan mengambil pengaruh bahasa Arab yang ketika itu digunakan sebagai bahasa umat Islam, maka perkataan alim itu dikaitkan dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang agama, khususnya agama Islam. Seterusnya ialah penggunaan dalam konteks baru. Penggunaan dalam konteks baru ni kita dapat lihat melalui penggunaan perkataan daulat. Perkataan daulat di dalam bahasa Arab bermaksud negara ataupun kawasan. Tetapi dalam bahasa Melayu, perkataan daulat telah diubah maknanya kepada konteks yang baru, iaitu merujuk kepada kuasa tertinggi ataupun hak raja untuk memerintah. Perkataan daulat ini sering digunakan bagi meningkatkan imej ataupun prestige seorang raja tersebut. Yang ketiga pula ialah penggunaan dalam spesifikasi dan keahlian tertentu. Hal ini kita boleh tengok melalui perkataan-perkataan seperti mudir dan juga madrasah. Mudir dalam bahasa Arab bermaksud pengetua, madrasah pula bermaksud sekolah. Tetapi apabila dua perkataan ini digunakan dalam spesifikasi dan keahlian agama, dia telah diubah menjadi madrasah berubah menjadi sekolah spesifik pada sekolah agama. Mudir pula adalah pengetua, juga spesifik kepada pengetua sekolah agama, khususnya sekolah agama Islam. Yang keempat ialah perubahan sosial dan budaya. Kalau kita lihat perubahan sosial ni digunakan pada perkataan haluat contohnya. Haluat bermaksud mengasingkan diri daripada orang lain dalam bahasa Arab. Tetapi dalam konteks bahasa Melayu, mengikut kepada konteks sosial masyarakat Melayu di mana hal-hal lelaki dan juga perempuan yang berdua-duaan yang menyebabkan halayak berpendapat negatif terhadap mereka juga disebut sebagai haluat. Yang terakhir ialah pengaruh teknologi dan juga inovasi. Hal ini kita boleh tengok pada perkataan, contohnya saya ambil perkataan payung lah contohnya. Payung dalam bahasa Melayu asalnya bermaksud adat bertangkai yang biasanya dibuat daripada kain, kertas dan sebagainya yang digunakan untuk melindungi diri daripada panas dan juga hujan. Tetapi dalam bahasa Melayu moden, perkataan payung ini digunakan bagi refer kepada maksud belanja ataupun menolong. Penyempitan makna bermaksud perubahan makna dari dalam sesuatu perkataan atau frasa menjadi lebih spesifik atau terbatas daripada makna asalnya. Hal ini terjadi kerana awalnya suatu perkataan atau frasa tersebut mempunyai makna yang lebih luas menjadi lebih spesifik. Boleh berlaku dalam beberapa cara. Yang pertama, pergeseran dalam semantik. Yang kedua, perubahan dalam konteks penggunaan. Yang ketiga, adaptasi kata dalam bidang khusus. Terdapat beberapa contoh dalam penyempitan makna. Yang pertama, dalam perkataan salam. Perkataan salam dalam makna asal bahasa Arabnya ialah perdamaian atau salam. Makna dalam bahasa Melayu pula ialah ucapan selamat. Contoh yang kedua dari perkataan kitab. Kitab makna asal dari bahasa Arab ialah buku, manakala makna dari bahasa Melayu ialah kitab suci dalam agama seperti kitab suci Al-Quran.
Baiklah, apa itu perluasan makna? Perluasan makna merupakan perubahan makna sesuatu perkataan daripada sudut semantik, di mana sesuatu perkataan itu akan mengalami perubahan makna daripada bentuk yang khusus kepada umum ataupun daripada yang sempit menjadi lebih luas. Perluasan makna amatlah penting bagi memastikan sesuatu perkataan itu tidak tertakluk kepada satu ketetapan ataupun merujuk kepada sesuatu keadaan sahaja. Dengan adanya perluasan makna, seseorang mampu berkomunikasi dengan lebih baik bersama seseorang kerana sesuatu makna itu telah berlaku perubahan dari segi semantik. Antara contoh perkataan lain yang berlaku proses perluasan makna selain daripada masjid, wakaf dan imam adalah alim. Alim berdasarkan perkataan serapan asal bahasa Arab ini sebelum ini membawa maksud sebagai orang yang alim ataupun orang yang baik. Tetapi telah diluaskan maknanya menjadi yang membawa maksud kepada orang yang zuhud, baik akhlaknya, yang bagus di dalam agamanya. Jadi itu adalah sebuah contoh perluasan makna.